Sebelum saya mulakan tajuk, saya ingin sentuh sedikit ya kegagalan kerajaan persekutuan dalam pada wabak COVID ini menular semula. Ya. Kalau kau baca sidang akhbar tempatan, portal media dan sebagainya, anda akan dapati bahawa banyak reporting dibuat ya, khususnya arus perdana milik kerajaan atau bersangkut dengan kerajaan, dibuat dengan cara yang amat menakut-nakutkan rakyat. Now, memang betul benda ni perlu disentuh, ditekan untuk supaya rakyat tahu apa yang berlaku. Betul. Tetapi bayangkan dalam satu keluarga, ayah dia, anak dia takut berkenaan dengan satu benda. Jadi ayah dia datang hari-hari menakutkan. Oh, benda ni kalau awak buat, ini akan terjadi, ini sedang terjadi dan sebagainya, tanpa mengambil tanggungjawab untuk juga cuba tenteramkan anak dia dengan, tak apa, jangan risau, ayah nak buat ni, awak buat begini dan apa, ayah ada dan sebagainya. Tak ada. Okey. Jadi dalam pada anak dia tu takut kepada benda tertentu yang ayah dia cuba sampaikan kepada dia, dia sekaligus akan melihat ayah dia, dia cap ayah dia. Bila nampak ayah, ni memang menakutkan. Okey. Begitulah kerajaan. Saya bukan kata reporting berkenaan COVID tak, itu tak ada masalah. Saya bercerita berkenaan cara reporting dibuat dan kegagalan kerajaan yang memang bertanggungjawab untuk penularan kali ini, khususnya MP-MP. Ya, memang bertanggungjawab. Dan yang dihukum rakyat, ya, saya dah sentuh dalam video-video lepas, jadi anda boleh rujuklah, scroll ke bawah dan rujuk. Tapi kerajaan gagal untuk menjadi kerajaan untuk rakyat dari segi menenteramkan rakyat. Jadi nampak lebih kepada menakut-nakutkan. Ini persepsi yang ditimbulkan, ini pendapat saya, ini hak saya. Baik, saya mulakan dengan tajuk pertama, Anwar ya. Baik, kita lihat dah berapa hari dah isu Anwar ni bermain. Bermain di mana? Di media alternatif, media sosial alternatif, blog-blog alternatif, Laskar Cyber dan sebagainya. Bermain kat situ saja. Dah bermain berapa lama? Dah lebih seminggu. Apa akibatnya? Pasaran saham terkena teruk, tetapi pasaran atau saham-saham yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Anwar melonjak. Maknanya Anwar untung. Untung bukan sikit, untung gila-gila. Nampak? Okey. Adakah Anwar rugi apa-apa? Tak. Sebab hari ini untuk kali ke-7 saya umumkan, Selasa depan nak menghadap Agong ni, hari ini saya umumkan sekali lagi, senarai Anwar penipu, palsu. Majoriti ahli parlimen tahu benar. Berdasarkan siasatan, mereka tahu benar benda ni. Mereka bukan kerbau. Ahli parlimen bukan kerbau. Jadi yang menarik, dalam 1-2 hari ni, especially bermula semalam, media Anwar ni atau media pro Anwar ni, Laskar Cyber, blogger dan sebagainya, nampak macam berganding bahu. Nampak macam berganding bahu dengan blogger dan Laskar Cyber yang pro Zahid dan juga yang berkait secara langsung dengan Najib dan Rosmah. Berganding bahu macam mana? Tiba-tiba semuanya bercerita berkenaan nombor 1, nak beri Anwar harap berjaya jadi Perdana Menteri, yang memang tak akan berlaku. Dan yang kedua, harap yang terbaru, kerajaan akan tumbang 13 Oktober ini. Saya rasa saudara-saudari pun kalau memang rajin di media sosial ni memang tahulah. Okey. Semuanya blogger Laskar pro Anwar, dan yang aneh juga blogger Laskar yang berkait langsung dengan Najib dan Rosmah, dan juga blogger Laskar yang pro Zahid. Okey, semalam saya dah ceritakan, Anwar sebenarnya terkena getah dengan Zahid. Zahid menjanjikan seketul UMNO dan Barisan Nasional, tapi sehingga ini tak lepas pun angka 10. Anwar terkena getah, jadi Anwar terdesak. Manakala dari awal lagi
bilangan ahli parlimen yang sokong Anwar tak pernah mencecah angka 91. Lah ni dah makin menyusut, makin menyusut. Jauh sekali majoriti, hampir 2/3 yang didakwa oleh Anwar. Okey? Penipuan, langsung saya beritahu penipuan. Jadi baginda tuanku yang di-Pertuan Agong bijaksana. Jadi dia tahu, langkah pertama kita bagi Anwar menghadap dulu. Sekarang ni Anwar memang nak membeli masa dulu. Memang dia buat benda ni tergempar sebab orang terdesak, tak ada pilihan lain, dia buat tergempar. Harapkan ahli parlimen terpedaya dan percaya kepadanya. Inilah manusia berpenyakit. Dia betul-betul percaya ahli parlimen kerbau dan boleh percaya dan boleh terpedaya dan akan sokong dia. Ramai dah buat laporan polis. Ramai dah secara terbuka deny. Dan denial dalam media tu boleh juga dianggap satu dokumentasi. Apa pun, saudara-saudari kena faham Perlembagaan Persekutuan. Mengapa saya kata penipuan 13 Oktober ni? Pertamanya, Perlembagaan Persekutuan bukan bersandar pada dokumen-dokumen senarai nama ataupun akaun bersumpah. Muhyiddin memang sah sebenarnya Perdana Menteri dari segi perlembagaan lah. Saya cerita Muhyiddin kemudian. Sebab dia pun memang tak ada majoriti. Tapi dia memang sah Perdana Menteri. Jadi menurut perlembagaan, dia bukan main dokumen. Muhyiddin kena panggil sidang tergempar Parlimen. Kemudian, saya dah cerita benda ni tapi tak apa. Saya nak cerita lebih sikit. Kemudian, dia benarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad membentangkan usul undi tidak percaya yang dicadangkan oleh Mahathir kepada mantan Speaker Dewan Rakyat. Dari situ kita akan tahu sama ada Muhyiddin betul-betul memiliki majoriti atau tidak. Seandainya Muhyiddin didapati tidak memiliki majoriti, Muhyiddin ada dua pilihan. Sama ada dia letak jawatan bersama jemaah menteri atau dia menasihati yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan, untuk bubar parlimen. Dan kemudian akan tercetuslah pilihan raya umum ke-15. Belah-belah Tun ni dah bersedia. Tapi ini tidak bermakna apabila Anwar berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong dengan senarai nama. Ini tidak bermakna Agong tidak boleh berjumpa dengan semua ahli parlimen. Agong sebenarnya boleh, walaupun dia tidak boleh arahkan, okey Muhyiddin, sekarang Anwar dah beri saya senarai. Senarai itu bukan bukti. Anwar tak berani nak kata. Senarai ini bukti sahih, bukti kukuh yang tidak boleh dipertikai bahawa saya memiliki sokongan majoriti. Tidak. Dia boleh beri senarai. Itu senarai petik dan letak. Lepas tu, Anwar sebenarnya lepas beri senarai itu, Agong boleh. Walaupun dia tidak boleh suruh Muhyiddin, sekarang kau kena letak jawatan. Tapi dia boleh panggil ahli parlimen satu-satu. Sebab dia nak tahu. Okey, katakanlah dia nak tahu. Anwar ni bercakap benar ke tidak. Sebaik sahaja Agong melakukan demikian, maka kita akan tahu, Malaysia akan tahu, nombor satu, Anwar pakar kelentong tersohor. Nombor dua, dia tidak memiliki sokongan majoriti. Nombor tiga, Muhyiddin tidak memiliki sokongan majoriti. Nombor empat, kita akan tahu siapa insan yang saya maksudkan tu yang memiliki sokongan majoriti, yang sah memiliki sokongan majoriti. Tapi Anwar sanggup melalui semua ni. Walaupun akan terdedah dia menipu. Sebab apa? Dia boleh pusing, lepas tu dia boleh kata ahli parlimen tiba-tiba pergi jumpa Agong, dia bercerita lain. Mungkin. Sebab dia setakat beri senarai dan minta menghadap. Itu hak dia. Dan Agong boleh memanggil ahli parlimen dan itulah yang diharapkan oleh Anwar. Sebab Anwar takut, saya dah beritahu dulu, dia takut Muhyiddin akan panggil sidang tergempar. Dan dengan cara itu, akan Muhyiddin terpaksa letak jawatan. Sebab Anwar tahu Muhyiddin terdesak, dia tak nak adakan sidang tergempar, dia nak Muhyiddin dengan PPBM seketul bersama dia. Tapi rancangan ni amat sukar untuk berjaya sebab PPBM ni ramai MP tak sokong Anwar dan warisan tak sokong Anwar. Cerita senanglah, Anwar tak cukup majoriti. Nombor tu saya tak tahu dia dapat dari mana. Mungkin dia dapat dari Magnum ke, Sports Toto ke, Kuda ke, saya tak tahu dia dapat nombor itu dari mana. Jadi saya amat berharap yang di-Pertuan Agong
baginda tuanku yang bijaksana ni, yang buat langkah yang bijak, lepas hari Selasa, kalau terbukti, lepas itu Agong berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, jumpalah. Saya harap. Dan sekiranya terbukti Anwar menipu, maka istana perlu buat laporan polis. Sebab ramai dah buat laporan polis. Kita heret Anwar ni ke muka pengadilan sebab menjahanamkan ekonomi. Menjahanamkan sampai pelabur takut. Bayangkan ya, Saitro dia, Laskar dia, blogger dia yang kononnya mendakwa inginkan perubahan yang lebih baik, tiba-tiba termasuk Laskar Cyber Najib dan Zahid dan sebagainya menyokong padu Anwar di media alternatif. Kononnya inilah penyelamat. Sedangkan apa yang Anwar dah lakukan bukan menyelamat, menjahanamkan. Dan dia begitu berpenyakit, dia percaya ahli parlimen boleh tertipu sebab terdesak. Dan dah kena kencing dengan Zahid. Zahid memang sokong Anwar, 100% behind Anwar. Tapi dia gagal bawa Barisan Nasional Seketul. Anwar terjerat sedikit lah kat sana, dia kena detak. Apa pun, kalau saudara-saudari perhati penjelasan saya tadi dari segi perlembagaan, kau akan tahu automatik, impossible kerajaan tumbang 13 Oktober ini. Melainkan 13 Oktober ini Muhyiddin letak jawatan atau Muhyiddin menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Ya. Baik. Saya berbalik kepada kenyataan saya semalam. Saya dengan ini bagi kali kelima dah mengisytiharkan sokongan majoriti berpihak kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia belum mengorak langkah. Muhyiddin tidak memiliki sokongan majoriti. Dia dalam keadaan begitu teruk. Begitu teruk. Anwar tidak memiliki sokongan majoriti pun teruk. Najib tidak dikehendaki oleh lebih ramai ahli parlimen. Zahid hampir tiada. Melainkan kuncu-kuncu dia yang kecil tu dalam parlimen. Maknanya, pemimpin politik yang paling tidak dikehendaki oleh parlimen secara keseluruhannya, dari paling tidak dikehendaki, nombor satu ialah Zahid. Amat memalukan. Nombor dua ialah Najib percaya atau tidak. Nombor tiga adalah Muhyiddin. Nombor empat ialah Anwar. Itu pun jauh kurang daripada 90 ahli parlimen. Dah kurang daripada 90 ahli parlimen. Tapi mereka sekarang sedang bermain persepsi kerana terdesak. Yang mangsa siapa? Anda. Sekali lagi anda sedang dihukum dan dimangsakan. Sekali lagi. Dan dalam pada semua kritikan terhadap Muhyiddin ni, masuk sini, keluar sini, berkenaan dengan pelanggaran SOP, masih hari-hari kita dengar di TV, 200 lebih dah ditangkap kerana langgar SOP, 300 lebih ditangkap, ini ditangkap, itu ditangkap. Ini adalah kerajaan yang paling gagal dalam negara. Dan pada pendapat saya, Muhyiddin patut dapat gelaran bapa kemusnahan negara. Patutlah pada pendapat saya, itu hak saya. Ya. Jadi gagal. Kerajaan ini gagal. Gagal teruk. Gagal teruk dari segala aspek. Kerajaan paling buruk dalam sejarah tanah air. Dan Anwar mengambil kesempatan dalam kegagalan ini, dan laskar-laskar dia, blogger-blogger dia, yang anehnya bekerjasama ataupun nampak bersekutu dengan ataupun sebahasa, seirama dengan blogger-blogger, laskar-laskar, Najib, Zahid dan sebagainya. Tiba-tiba, okay, dah terdesak. Dan mereka main skrip yang sama. Contohnya saya buat live, siapa buat dan sebagainya. Mereka akan pergi ke ruang komen. Nampak Regi terbakar. Nampak dia ni terbakar. Nampak dia tu terbakar. Takut Anwar nak datang. Walhal bukan kita yang mulakan. Guna logik, guna akal. Bukan kita yang mulakan. Yang mulakan adalah blogger-blogger dan laskar-laskar pro Najib, pro Zahid dan Anwar. Yang menimbulkan semua masalah ni adalah Anwar. Yang seksa adalah rakyat. Yang kita berjuang untuk kebenaran.
Jadi saya dah beritahu ya, setiap live saya akan ulang. Anda semua amalkan, yang dulu tak komen, semua amalkan. Bila nampak komen mengarut, menghina, mencaci dan sebagainya, jawab satu saja. Balas Laskar Cyber dikesan, hashtag ya, hash. Dan lagi satu hash, kami tolak Laskar Cyber. Amalkan di mana-mana, merata. Okey? So jadi, conclusion dia, nombor satu, kerajaan memang akan tumbang dalam masa terdekat. Tetapi bukannya 13 Oktober, bukannya disebabkan oleh Anwar. Ini adalah satu pembohongan yang nampaknya sekarang datang daripada perkumpulan yang terdiri daripada blogger dan Laskar Cyber Anwar Zahid Najib. Nampak begitu. Okey? Jadi minta tolong share ramai-ramai video ni dan sebarkan. Mintalah tolong. Sebab saya ni bukannya orang yang ada kemampuan untuk buat begitu dengan sendiri. Jadi minta tolong. Dan kemudian dalam keadaan terdesak, Zahid cuba menjawab saya tapi bukan secara direct. Pengecut. Dia secara indirect. Itu pun bukan Zahid yang jawab, sumber dia yang jawab. Oh tidak, saya tidak jumpa Anwar ke, atau tidak ada interaksi atau perjanjian dengan Anwar ke apa. Zahid, jangan jadi pengecut. Kau dengan mulut kau sendiri buat kenyataan media kata Regi JC menipu. Kononnya saya ada berjanji Anwar untuk bawa semua ahli parlimen Barisan Nasional. Kalau berani, sangkal. Lepas itu kita lihat. Sebab saksi yang kau hubungi, Zahid, terlalu ramai. Nak buktikan kau penipu begitu sahaja. Ni manusia-manusia terdesak ni. Ya.